Assalamualaikum dan selamat sejahtera sekali lagi diucapkan kepada Dr. Salwa dan rakan-rakan. Kini saya akan memberi pembentangan terhadap tugasan assignment keempat masih di dalam CLO3, tetapi di bahagian kedua di mana saya memerlukan atau diperlukan untuk menerangkan serba ringkas ataupun secara gaya tersendiri terhadap apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan CLOP, ataupun boleh juga dipanggil sebagai POLC, iaitu Planning, Organizing, Leading dan juga Controlling. Saya akan mulakan perbincangan ini dengan menerangkan serba ringkas tentang apakah itu Management in Islam ataupun pengurusan di dalam kaedah Islam itu sendiri. Pertama sekali, pengurusan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sama ada individu ataupun organisasi. Pengurusan ataupun cara mengendalikan pergerakan dan pengurusan di dalam hidup adalah amat dituntut di dalam Islam. Perkara ini telah pun disebut di dalam Quran, iaitu pada surah As-Sajdah ayat 5, yang mana berbunyi, Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya bagi melaksanakan tadbirnya. Ia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi, kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya. Segala yang berlaku dari pelaksanaan pentadbirannya itu akan dihakiminya pada suatu masa yang akan dirasai oleh orang-orang yang bersalah. Pengurusan kendiri adalah perkara yang amat dituntut di dalam Islam. Perkara pengurusan ini malah telah disebut di dalam Al-Quran pada surah As-Sajdah ayat 5, yang mana terjemahannya berbunyi, Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya bagi melaksanakan takbirnya. Itu ia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi, kemudian dinaik angkat dengan pengetahuannya segala yang berlaku dalam pelaksanaan takbirnya itu. Apakah itu Islamic Management? Islamic Management boleh didefinisikan dengan sebagai satu cara ataupun satu kaedah mengurus dan mengkoordinasi sumber yang mana terdiri daripada manusia ataupun material secara berkesan dan efektif di dalam untuk mencapai goals ataupun tujuan suatu organisasi ataupun individu dengan mengikuti acuan syariah dan nilai-nilai yang baik. POLC adalah satu teori ataupun satu kaedah pengurusan yang mana dicipta oleh French Management Theorist, iaitu seorang ahli teori bernama Henry Fayol. POLC terdiri ataupun boleh dikatakan sebagai terma ataupun term singkatan untuk P, planning, iaitu perancangan, organizing, penyusunan, leading atau mengetuai atau menguruskan sesuatu, dan juga controlling, iaitu pengawasan. POLC ialah 4 asas proses di dalam pengurus. POLC telah diasaskan oleh seorang ahli teori pengurusan Perancis yang bernama Henry Fayol. POLC boleh disingkatkan ataupun POLC ialah singkatan kepada P, iaitu planning ataupun perancangan, O, organizing ataupun penyusunan, leading, mengetuai ataupun menjadi ketua dalam satu organisasi, dan yang terakhir ialah controlling, iaitu pengawasan. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, idea ataupun teori POLC ini telah pun disebut di dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu. Yang mana kita boleh menjumpainya untuk planning di surah Ali Imran ayat 173, yang mana menerangkan Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Kemudian organizing, iaitu penyusunan pada surah An-Nisa ayat 58, di mana menerangkan tentang task assignment ataupun meletakkan sesuatu tugas itu pada orang yang layak. Yang ketiga ialah leading, yang mana menerangkan tentang keperluan untuk kita menurut ataupun mengikuti jalan yang benar, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 38. Dan yang terakhir ialah controlling, iaitu pada ayat 32 surah Al-Isra, yang mana menerangkan tentang keperluan untuk kita mengawal nafsu ataupun kemahuan di dalam diri.
Planning ataupun perancangan ataupun P di dalam untuk singkatannya bermaksud seperti satu perancangan ataupun satu blueprint yang mana di dalam blueprint tersebut kita merangka ataupun menentukan apakah perancangan yang akan ataupun perlu dikecapi ataupun dicapai oleh sesuatu organisasi ataupun individu tersebut. Secara konvensionalnya, planning ataupun perancangan ini terbahagi kepada dua, iaitu secara formal ataupun rasmi dan informal, iaitu tidak rasmi. Formal ataupun perancangan yang rasmi ini ialah satu objektif ataupun rangka kerja yang memerlukan orang-orang penting dalam sebuah syarikat ataupun di dalam kumpulan untuk menulis ataupun menyatakan apakah objektif tersebut kepada ahli-ahli yang lain. Manakala untuk informal ataupun tidak rasmi, ketua ataupun orang-orang penting di dalam sebuah organisasi ataupun kumpulan tersebut hanyalah harus merahsiakan perkara tersebut, atau boleh saya katakan tidaklah diwar-warkan kepada semua orang-orang di dalam sebuah organisasi itu, kerana perkara tersebut hanyalah sebagai rahsia dan hanya perlu diketahui oleh orang-orang tertentu dalam organisasi sahaja. Mengapakah planning ataupun perancangan ini penting di dalam pengurusan Islam? Pada perspektif Islamic Management itu sendiri, keperluan untuk kita merancang sesuatu ini boleh dikatakan ataupun dikategorikan melalui 4 prinsip asas, iaitu yang pertama, kita haruslah memikirkan sesuatu perkara ataupun sesuatu isu itu melangkaui masa ataupun isu yang ada sekarang, iaitu dengan cara ini kita dapat tahu akan kemungkinan sesuatu perkara itu boleh gagal ataupun tidak. Prinsip kedua ialah memikir dan berbincang secukupnya tentang penggunaan dan cara untuk kita memaksimumkan kepenggunaan resources ataupun sumber-sumber yang ada untuk kegunaan sesebuah organisasi itu. Kemudian asas yang terpenting di antara empat-empat ini di dalam prinsip management of Islam ialah keperluan dan kewajipan untuk setiap individu itu mengkonsultasi ataupun membuat satu perbincangan antara ahli-ahli kerja ataupun ahli-ahli di dalam sebuah organisasi itu untuk mendapat keputusan yang wajar, sama ada dengan cara meminta nasihat ataupun secara undian ataupun secara perjumpaan peribadi. Kemudian prinsip yang terakhir ialah meletakkan sesuatu tugas ataupun tanggungjawab terhadap orang-orang yang sepatutnya dan layak untuk mendapat, iaitu dengan cara secara adil dan juga saksamalah, iaitu setiap ketua-ketua haruslah meneliti akan kemampuan setiap pekerjanya agar tidak berlaku penindasan. Di dalam Al-Quran juga telah pun disebut tentang kepentingan keperluan untuk menggunakan perancangan di dalam prinsip pengurusan di dalam Islam, iaitu pada surah Muhammad yang mana berbunyi, maka tidakkah mereka telah mengembara di seluruh muka bumi dan serta mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang umat terdahulu daripada mereka. Yang ini, surah ini menceritakan tentang keperluan ataupun keharusan setiap orang ataupun umat yang pada masa kini ataupun umat-umat yang terbaru untuk kembali melihat terhadap sejarah lampau, terhadap apa yang telah berlaku terhadap umat-umat terdahulu yang tidak menepati ataupun tidak berbuat kebaikan di muka bumi. Ini bertepatanlah dengan konsep di mana konsep pengurusan Islam itu yang menyuruh kita untuk saling berfikir secara lebih jauh terhadap sesuatu keputusan yang ingin dibuat. Kemudian surah Al-Luqman yang mana berbunyi, tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Tadabbur surah ini ialah menceritakan tentang kewajipan seseorang ataupun sebuah umat itu untuk menggunakan secukup-cukupnya nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
di dalam mengerjakan suatu perkara, tapi perkara tersebut adalah perkara yang halal dan juga menepati syarak. Proses di dalam planning ataupun di dalam merancang, kita boleh meletakkan di dalam 5 jenis, iaitu yang pertama, perlulah mempunyai visi, misi dan juga objektif, yang mana perkara ini penting supaya kita tahu apakah tujuan kita membuat perancangan tersebut. Kemudian environmental scanning, iaitu dengan cara meneliti tahap persekitaran, yang mana ini adalah sangat penting supaya para pekerja dan juga orang-orang penting di dalam sebuah organisasi boleh bekerja dengan selesa dan juga untuk mencapai target yang diingini. Kemudian strategi formulation. Strategi formulation ni ialah satu rangka kerja yang mana memerlukan sebuah organisasi itu untuk mencipta satu formula bagaimana cara untuk mengimplementasikan objektif yang sudah pun dibentuk pada awal tadi. Kemudian strategi implementation. Selepas selesai membuat formula yang diperlukan untuk mencapai target, strategi implementation ialah memerlukan para pekerja untuk membuat strategi atau formula yang telah dirancang itu. Kemudian yang terakhir ialah evaluation dan control. Evaluation dan control ini ialah proses terakhir di mana para pekerja dalam sebuah organisasi itu meneliti sama ada perkara tersebut ataupun formula yang telah pun dilakukan ataupun diimplementasikan untuk mencapai target itu berjaya ataupun tidak. Jika tidak berjaya, maka para pekerja haruslah mencari jalan lain dan juga mencari ikhtiar yang lain untuk mencapai objektif. Organizing ialah boleh didefinisikan sebagai penyusunan. Ini adalah satu kaedah yang mana lebih spesifik daripada planning yang saya ceritakan sebentar tadi. Organizing ini ataupun susunan ini adalah lebih untuk kepada memfokuskan kepada cara dan juga formasi susunan dalam sebuah organik tersebut untuk menguruskan material ataupun resources untuk kita mencapai target syarikat ataupun organisasi itu. Proses organizing ini juga ialah satu proses untuk kita membahagi-bahagikan tugas dan kerja kepada orang dan juga membahagikan satu sumber itu terhadap tempat yang sepatutnya untuk mencapai target syarikat. Organizing yang baik ataupun susunan yang baik dalam sebuah organisasi akan mendorong terhadap pembentukan sebuah organisasi ataupun struktur cara kerja yang sangat efektif, yang mana apabila organizing ini dilakukan, segala tugas dan juga laluan untuk kita mencapai target ataupun goals sesebuah organisasi itu akan lebih cepat untuk tercapai. Ini kita bergerak pula ke arah bagaimana cara mengimplementasi kaedah organizing ini mengikut acuan Islamic Management. Yang pertama, dari segi perspektif authority ataupun pembesar ataupun orang-orang yang mengetuai syarikat ataupun organisasi itu. Tanggungjawab mereka mengikut panduan Islam ialah menguruskan stakeholders ataupun pelabur-pelabur yang berpotensi dan juga yang sudah melabur di dalam syarikat ataupun yang menunjukkan minat terhadap organisasi kita, yang mana tujuan ini ialah untuk membina rangkaian jaringan yang lebih kuat dan lebih kukuh lah dengan organisasi yang luar, supaya kita punya perniagaan ataupun syarikat akan dapat lebih berkembang dengan luas. Kemudian dari segi tanggungjawab para pekerja, apabila konsep organizing ini diturunkan kepada para pekerja, ini akan dapat membentuk dan menghasilkan manusia yang bertanggungjawab terhadap pengurusan, sama ada bukan saja dari segi syarikat yang menjadi tempat kerja, tetapi juga kepada publik dan juga tempat awam, sama ada dari sebagai masyarakat
jiran, ibu bapa kepada anak-anak, suami kepada isteri, dan juga sebagai seseorang individu itu terhadap masyarakat sekitar. Al-Quran juga telah pun sebenarnya menyebut 1400 tahun yang dahulu terhadap kepentingan dan keperluan untuk organizing ini digunakan di dalam konsep pengurusan, iaitu di dalam sumber ataupun perspektif tanggungjawab para ketua di dalam sebuah organisasi, iaitu pada dalam surah An-Nur yang mana berbunyi, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai Muhammad, bahawa ia akan menjadikan khalifah-khalifah daripada umatmu sebagai seorang yang memegang kuasa pemerintahan di bumi. Kemudian dari segi perspektif tanggungjawab kepada para pekerja, dapat kita jumpa yang mana berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui bahawa ianya salah. Proses di dalam kita melaksanakan prinsip organizing ini boleh dibahagi kepada 4 langkah. Contoh situasi kita boleh guna ialah seperti sebuah keluarga yang ingin mengadakan hari keluarga di mana-mana tempat percutian. Okey, yang pertama, kita perlulah merancang ataupun mempunyai target dulu. Sebagai contoh, apa yang kita nak dapat di dalam perancangan ataupun hari cuti keluarga tersebut. Contohnya ialah untuk mendapatkan keseronokan dan juga melupakan segala stres dan masalah semasa berada di tempat kerja. Okey, kemudian langkah kedua, kita perlulah mengenal pasti apa jenis tugasan dan kerja yang harus diadakan ataupun diambil oleh setiap ahli keluarga. Sebagai contoh, setiap ahli keluarga, contohnya abang, haruslah mengendalikan tugas-tugas mencari perkakas untuk makan. Kemudian untuk ibu mungkin boleh untuk menjadi tugas sebagai tukang masak, manakala bapa haruslah menyediakan dan menggalas tanggungjawab untuk menservis kereta yang untuk diguna sebagai. Kemudian langkah terakhir ialah tibalah masanya untuk menurunkan ataupun memberikan tugasan tersebut kepada ahli-ahli yang layak. Langkah ini biasanya diterima dan haruslah dijalankan oleh ketua lah dalam sebuah organisasi, dan sebagai contoh di dalam scene ataupun keadaan yang saya berikan tadi, haruslah kepada bapa lah, yang lebih mana dia lebih mengetahui orang-orang yang layak dalam setiap tugasan yang akan dikenakan. Leading ataupun leadership ini ialah satu role ataupun satu tanggungjawab yang akan diambil oleh seseorang yang mempunyai pengaruh ataupun daya pengurusan yang paling baik di antara kalangan pekerja di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat. Leadership ataupun satu bentuk pengetuaan yang baik ialah keupayaan seorang individu itu untuk mempengaruhi ataupun memotivasikan para pekerja dan rakan-rakan sekerja lah untuk di dalam mencapai target kumpulan ataupun organisasi itu. Kemudian seorang leader ataupun ketua yang baik boleh mempengaruhi dan juga mencapai objektif syarikat itu sama ada tanpa sokongan daripada rakan ataupun para. Seorang ketua yang bagus dan baik dan juga cemerlang adalah seorang individu yang mampu untuk mempengaruhi dan juga menghalakan arah tuju sebuah organisasi ataupun syarikat itu daripada terpesong ke arah yang betul dan lebih baik untuk dari segi goals lah untuk mencapai target itu. Ketua yang baik ini mempunyai satu saya boleh katakan sebagai satu kebolehan lah untuk mengubah hala tuju seseorang individu itu maupun sebuah organisasi. Mengikut pandangan Islam,
leadership yang baik ialah seseorang yang mampu untuk menyelesaikan masalah bukan sahaja dari segi duniawi, malah dapat juga mendidik dan juga membawa rakan-rakan sekerja ataupun mereka yang mempunyai jawatan yang lebih rendah ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai pendorong dan juga ketua, seseorang individu itu juga haruslah membawa dan memimpin para pekerja yang lain ke arah yang tidak terjerumus ke dalam lembah kehancuran ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ciri-ciri dan juga tanggungjawab spesifik yang boleh saya terangkan yang harus ada pada seorang ketua ialah seorang ketua itu haruslah mendidik dan juga meneliti apa kekurangan para pekerjanya. Kemudian ketua yang baik haruslah melindungi pekerjanya dan juga melayan mereka dengan adil, saksama tanpa ada hubungan berat sebelah. Kemudian yang terakhir, leadership yang baik ataupun ketua yang baik ialah mereka yang beragama Islam dengan bersungguh-sungguh dan bukanlah seorang yang munafik ataupun hanya beribadah untuk menunjuk-nunjuk. Terdapat beberapa perbezaan lah yang dapat saya temui antara Islamic leadership dan juga leadership yang mengikuti acuan konvensional. Yang pertama, goals ataupun tujuan seseorang ketua yang hanya yang mengikuti acuan konvensional ialah seseorang yang hanya mahu untuk mendapatkan goals ataupun perkara yang diingini sahaja tanpa meneliti ataupun mengambil kisah tentang tanggungjawab dan juga kebajikan para pekerjanya. Kemudian kalau berbanding Islamic leadership, dia lebih kepada untuk menjaga di samping mereka nak mengejar goals mereka, mereka juga mementingkan kebajikan para pekerja dan juga yang paling utama sekali keredaan Allah Subhanahu Taala. Perbezaan kedua antara Islamic leader dan conventional leader ialah leader dari segi konvensional, mereka ini lebih kepada hanya berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam mengetahui suatu projek ataupun individu ataupun organisasi hanyalah kerana tanggungjawab formaliti, di mana mereka hanya menyelesaikan tanggungjawab itu demi untuk mencapai ataupun menerima penilaian yang baiklah daripada orang di atas mereka, sama ada pengarah syarikat ataupun sebagainya. Manakala untuk Islamic leadership ataupun ketua yang memilih acuan Islam, mereka lebih kepada menunaikan tanggungjawab sebagai ketua untuk memenuhi tanggungjawab yang telah diturunkan dan diberikan ataupun amanah lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan terakhir yang dapat saya berikan antara leadership mengikut acuan konvensional dan juga leadership yang mengikut acuan Islam ialah para ketua yang mengikut acuan konvensional, mereka lebih suka untuk mengeluarkan arahan dan juga keputusan hanyalah berdasarkan pandangan mereka sendiri, manakala mengikut perspektif Islam, para ketua ini haruslah dan selalu mengeluarkan pandangan dan juga arahan apabila selesai bermusyawarah ataupun berkonsultasi dengan para rakan kerja dan juga mereka yang mempunyai jawatan yang lebih rendah untuk mencapai kata sepakat. Di dalam Al-Quran telah menyebut di dalam surah Sa'ad yang mana berbunyi, Allah telah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan, disebabkan mereka melupakan jalan yang lurus itu. Kemudian dari surah An-Nisa berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, iaitu boleh kita terangkan kat sini sebagai orang yang berkuasa ataupun orang-orang yang memimpin. Bagi saya, leader ataupun ketua yang amat menjadi idola saya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana beliau bukan sahaja seorang yang maskulin, seorang yang tegas dan juga seorang yang berkeyakinan kuat dan juga sangat mementingkan agama.
Malah beliau juga setelah masuk Islam adalah seorang yang sangat penyayang terhadap keluarganya dan juga kepada Rasulullah SAW. Ini kita telah tiba di prinsip yang terakhir di dalam POLC, iaitu controlling ataupun pengawalan. Proses controlling ataupun pengawalan ini ialah satu proses yang mana memerlukan orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan meneliti tugasan-tugasan yang telah ditetapkan terhadap individu-individu tertentu bagi memastikan dapat diselesaikan dan juga berjaya mencapai apa yang dimahukan lah. Contoh aktiviti-aktiviti tersebut adalah dari segi penjualan di tapak-tapak jualan, kemudian dari segi marketing di mana para peneliti ini akan turun padang di mana tempat para pekerja itu membuat tugasan yang diberikan lah. Kemudian mereka akan memberi evaluation ataupun memberi komen terhadap sama ada perlu penambahbaikan ataupun tidak. Kemudian controlling ini dari segi Islam haruslah tidak violate ataupun tidak melanggar garis panduan yang ditetapkan oleh syariah sama ada dari segi akidah dan juga akhlak. Di dalam control proses ini mengikut acuan pengurusan Islam haruslah melalui 4 langkah ataupun 4 steps lah. Okay, saya bagi contoh situasi seperti seorang pengurus dan juga manager bola sepak. Alright, so langkah pertama seseorang itu haruslah meletakkan satu standard untuk pemain-pemain beliau ataupun pemain-pemain manager tersebut untuk bermain dengan kaedah ataupun gaya apa. Okey, saya bagi contoh dia mahu para pemain dia menggunakan kaedah permainan Barcelona, iaitu secara tiki-taka ataupun penguasaan bola secara 100%. Bukan fokus kepada menyerang dan bukan fokus kepada bertahan, lebih kepada gaya penguasaan bola secara keseluruhan. Alright, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia haruslah meneliti apa yang jenis persembahan yang telah dilakukan oleh para pemain manager tersebut, sama ada terlalu jauh daripada standard yang dia sudah tetapkan ataupun hampir. Tiga yang harus dilakukan oleh manager ataupun pengurus bola sepak itu. Yang ketiga ialah dia haruslah untuk meneliti apakah jurang perbezaan antara standard yang diletakkan dan juga actual performance ataupun persembahan yang telah ditunjukkan oleh ahli ataupun para player dia pada waktu tersebut. Alright, di sinilah antara bagi saya yang sangat penting, langkah yang terpenting, kerana di sinilah menunjukkan bahawa adakah para pemain para manager tersebut telah mencapai standard yang ditetapkan, iaitu cara permainan pasukan bola sepak Barcelona bermain ataupun masih jauh dan juga tidak langsung mencapai standard yang ditetapkan. Proses terakhir di dalam langkah-langkah kontrol ini ialah manager tersebut bolehlah meletakkan diri mereka di dua tempat, iaitu yang pertama tidak mengambil tidak mengambil tindakan untuk sebagai pembetulan, dan yang kedua ialah mengambil tindakan pembetulan. Cara ini yang saya maksudkan ialah dengan cara mereka membuat pembetulan ialah mereka menyemak kembali standard yang telah ataupun goals yang mereka telah letakkan pada yang pertama sekali, iaitu cara permainan Barcelona itu. Alright, pembetulan yang saya maksudkan mungkin mereka boleh menukar ataupun memilih standard permainan tim bola sepak yang lebih mudah dan tidak complicated demi untuk menyelesaikan masalah yang sedang melanda pasukan manager tersebut. Kemudian yang kedua ialah tidak mengambil correction. Alright, di sini yang saya maksudkan ialah apabila mereka tidak mengambil correction atau pembetulan,
ia sama ada para pemain manager tersebut telah mencapai standard ataupun para manager itu masih mahu para pemain mereka untuk saling bekerjasama dan masih mencubalah untuk tetap mencapai standard yang dimahukan oleh manager itu. Dalam Quran sudah juga ada menyebut tentang controlling proses ini, iaitu pada surah Al-Isra yang mana berbunyi dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmah kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan, dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Yang mana di sini Allah telah menurunkan dan memasukkan Allah telah menurunkan dan mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang meneliti dan juga saling melihat terhadap apakah yang telah berlaku pada umat manusia pada zaman ini dan juga pada zaman dahululah, pada zaman Nabi Rasulullah SAW itu sendiri. Kemudian beliau akan menggunakan apa saja kaedah dan juga wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk membetulkan kesalahan dan juga kelalaian umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Salwa dan rakan-rakan yang akan menonton video saya ini. Video ini adalah berkenaan assignment 4 CLO3 yang mana memerlukan saya Muhammad Kashauki bin Muhammad Khairani bernombor matrix 278068 untuk menceritakan setiap satu minggu satu hadis daripada jumlah 40 hadis kumpulan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Jumlah hadis yang perlu saya kumpulkan ataupun menceritakan ialah sebanyak 8 hadis, yang bermakna selama 8 minggu saya perlu menerangkan dan menceritakan secara ringkas tentang 8 hadis yang saya pilih tersebut. Hadis pertama yang menjadi hadis pilihan saya ialah hadis bilangan ke-6 daripada jumlah keseluruhan 40 jumlah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hadis ini berbunyi daripada Abu Abdullah Ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang dan jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara yang syubhat, yang kesamaran, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh ke dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa dalam jasad itu ada seketul daging yang mana apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, manakala apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Bahawa sebenarnya daging itu ialah hati kita. Perkara yang boleh saya bincangkan di dalam hadis ini ialah sesungguhnya perkara halal itu jelas, manakala perkara haram juga ialah jelas. Yang telah antara perkara-perkara tersebut sepertinya ialah perkahwinan dan makan benda-benda yang baik. Manakala untuk perkara yang haram ialah seperti minum arak, judi, zina dan riba. Kemudian kita beralih kepada perkara-perkara syubhah. Antara perkara syubhah ialah perkara-perkara yang diragukan, yang mana boleh berlaku di dalam ibadah, muamalat dan sebagainya. Benda-benda syubhah ini ialah tidak jelas halal haramnya, serta tidak ada nas-nas yang teliti yang dapat menerangkan sama ada hukum itu haram ataupun halal. Bila berhadapan dengan perkara syubhah, seeloknya kita tinggalkanlah perkara itu untuk mengelakkan jatuh dan terjerumus ke dalam perkara maksiat.
Dan sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan perkara syubhat akan diredai oleh Allah. Syubhat pada pandangan orang, tapi tidak pada kita. Mesti jelaskan supaya syubhat tersebut perkara yang perlu ditinggalkan. Pengajaran yang dapat saya peroleh daripada hadis pertama ini ialah seseorang mukmin mestilah cuba dan mengenali perkara-perkara halal dan haram, seterusnya melakukan perkara yang halal tersebut dan meninggalkan perkara yang halal itu demi kemuliaan agamanya. Perkara yang sama-sama ataupun yang diragukan ataupun yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat dan mesti dijauhi oleh semua umat Islam. Sesiapa yang mengelakkannya akan dapat menjaga maruah diri dan akan dapat jaga kemuliaan agama. Sempadan murka dan redha Allah Subhanahu Taala, sempadan kepada murka dan redha Allah Subhanahu Taala ialah perkara yang haram. Sesiapa yang melewati garisan itu akan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati ataupun telah melanggar sempadan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Hati adalah segala raja. Segala pergerakan badan dan jasad kita adalah dipengaruhi oleh hati, yang mana keelokan dan kebersihan hati itu mempengaruhi segala perkara yang dilakukan oleh kita. Maka janganlah kita merosakkan hati dengan memakan atau menyentuh perkara-perkara syubhat dan perkara haram. Hadis kedua yang menjadi pilihan saya ialah hadis bilangan ke-9 di dalam keseluruhan jumlah 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini. Hadis ini berbunyi daripada Abu Hurairah Abdul Rahman ibnu Sukhrin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang telah aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kamu untuk melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya dan sungguh yang kamu mampu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan antara mereka dan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perkara yang boleh dibincang dan terkandung di dalam hadis ini antaranya ialah sebab hadis ini diturunkan pada waktu khutbah Nabi, dan penyoalnya ialah Aqra bin Habis. Manakala kandungan kedua ialah hadis ni menceritakan tentang menyuruh kita untuk menjauhi larangan-larangan yang telah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menurunkan dan menunjukkan bahawa sebab haram sesuatu yang mana kita tinggalkannya akan dapat pahala, manakala jika tidak buat akan dapat dosa. Kemudian sebab makruh akan sesuatu perkara yang mana jika kita buat takkan dapat dosa, and jika kita tinggalkan kita takkan dapat pahala. Kemudian kandungan yang ketiga yang boleh dibincangkan ialah buat apa yang disuruh. Buat apa yang disuruh ini telah mengeluarkan dua jenis hukum, iaitu wajib dan sunat. Yang wajib ini yang mana jika kita buat akan dapat pahala, dan jika kita tidak buat kita akan mendapat dosa. Manakala bagi perkara sunat pula, jika kita buat kita akan memperoleh pahala, manakala jika kita tinggalkannya kita tidak akan ditimpa dosa. Kemudian perbincangan yang terakhir yang terkandung di dalam hadis ini ialah larangan untuk kita sebagai umat Islam banyak bertanya perkara yang tak dijelaskan oleh syarak. Antara salah satunya, janganlah kita persoal dan juga terlalu banyak menimbulkan tanda-tanya sehingga membuatkan umat ataupun masyarakat sekeliling berasa terpengaruh dan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Selain itu, kita tidak haruslah bertanya perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, mempersendakan agama dan juga menghina suatu perkara, dan juga bertanya akan masalah-masalah yang tidak pernah berlaku bertujuan untuk merumit-rumitkan suatu benda. Pengajaran daripada hadis kedua ini yang dapat saya keluarkan ialah seorang mukmin mestilah menjauhkan sama sekali diri daripada semua larangan Rasulullah SAW, kerana apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana adalah satu perkara dan arahan yang wajib dipatuhi. Kemudian seterusnya, seseorang itu mestilah melaksanakan segala suruhan Rasulullah SAW sekadar yang termampu tanpa memaksa diri dan keterlaluan di luar kemampuan,
kerana ia akan menyebabkan seseorang itu tewas terkulai dan tak berdaya serta akan merosakkan tubuh badan seorang itu. Sesungguhnya Islam itu agama yang mudah lagi memudahkan umatnya. Kemudian perintah yang disuruh melakukan sekadar terdaya ialah perintah yang sunat. Perintah wajib atau fardu mestilah dilakukan tanpa kelonggaran dan kecuali kelonggaran itu diizinkan oleh syarak kerana uzur ataupun sakit. Sifat terlalu suka bertanya ini adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak soal, banyak membantah akan arahan para nabi dan rasul adalah perangai umat yang terdahulu, di mana telah terbukti di dalam Al-Quran dan diceritakan di kitab-kitab yang sahih, di mana umat-umat ini ditimpa azab yang pedih di atas perbuatan buruk mereka itu. Hadis ketiga yang menjadi pilihan saya ialah hadis bilangan 12 di dalam jumlah keseluruhan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hadis ini dimula dan berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebahagian daripada keelokan seorang mukmin itu ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Hadis ini ialah hadis hasan di mana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lain-lain. Perbincangan yang dapat dikeluarkan daripada hadis ini ialah, yang pertama, antara tanda sempurna seseorang mukmin ataupun seseorang muslim itu ialah dia menjaga lidahnya daripada perkataan yang sia-sia. Kemudian setiap perkara yang baik dilakukan akan digandakan sehingga 10 kali ganda. Perbincangan kedua ialah langkah bagi meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan berkaitan. Antara caranya ialah meninggalkan perkara yang mengikut hawa dan suruhan nafsu. Kemudian silap faham hadis menyebabkan sesetengah orang banyak meninggalkan perkara yang wajib, dan juga sunat disangkakan perkara yang tidak penting. Pengajaran yang dapat diperolehi daripada hadis ketiga ini ialah seseorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara perkara yang tidak berguna ialah bercakap kosong, berhibur dengan perkara yang melalaikan, duduk-duduk di jalan, bertandang ke rumah orang tanpa niat ziarah ataupun tanpa ada kepentingan seperti bersedekah, suka mengambil tahu perkara yang tidak berkaitan dengan dirinya, ataupun dalam pepatah Melayu ada dikatakan sebagai menjaga tepi kain orang. Kemudian ajaran Islam yang ini adalah sangat baik kerana ia boleh menyumbang ke arah pembangunan umat. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah bagi mereka dan tidak ada kena-mengena bagi mereka, niscaya mereka mampu untuk mencipta kejayaan serta menghasilkan kemajuan dan produktiviti yang berkualiti. Hadis keempat yang menjadi hadis pilihan saya ialah hadis bilangan ke-20 daripada jumlah keseluruhan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini berbunyi daripada Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amru Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Antara perbincangan yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini ialah, malu adalah akhlak para Nabi, Allah dan juga malaikat. Dan makna suruhan di dalam hadis ini ialah, antaranya suruhan yang ada ialah suruhan sebagai melalui tanda kecaman, iaitu dengan dibayangkan balasan dunia dan balasan di akhirat. Kemudian suruhan ataupun suruhan jenis berdasarkan perkara yang harus, di mana diberi pilihan sama ada mahu membuat ataupun tidak perlu dibuat. Kemudian suruhan yang ada ialah suruhan sebagai pilihan, yang mana sifat malu itu sebagai benteng, di mana jika kamu melakukannya, kamu akan dapat menghindarkan diri kamu daripada perkara maksiat. Kemudian pembincangan kedua ialah malu boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang boleh diusahakan, iaitu jenis malu untuk mengenal Allah dan merasai muraqabah Allah itu sendiri. Kemudian jenis malu ialah malu yang dicela, iaitu malu yang tidak menepati syarak, di mana
Malu ini seperti malu bertanya tentang agama, malu bertanya tentang ilmu, dan juga malu bertanya tentang beribadah. Pengajaran yang dapat kita keluarkan daripada hadis ini ialah malu adalah salah satu sifat utama seseorang mukmin kerana ia adalah sebahagian daripada iman. Malu tidak menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Ia menjadi perisai daripada melakukan banyak perkara-perkara jahat dan juga maksiat. Sejarah membuktikan bahawa nafsu manusia tidak terbatas dan tidak pernah puas. Hanya dengan sifat malu, mereka akan dapat terbentung dan dapat menjurus ke arah kemuliaan. Malu yang sejati ialah malu yang mendorong kepada perasaan menambahkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu melakukan kebaikan adalah malu yang tercela dan dilarang, seperti malu menutup aurat, malu mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan malu bertanya perkara-perkara yang tidak diketahui seperti tentang perkara ibadah dan ilmu-ilmu. Hadis kelima yang menjadi hadis pilihan saya ialah hadis bilangan 23 daripada jumlah keseluruhan 40 jumlah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hadis ini berbunyi daripada Abu Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir Alhamdulillah akan memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir Subhanallah dan Alhamdulillah, kedua-duanya akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah cahaya, sedekah itu adalah saksi, sabar itu adalah sinaran, Al-Quran itu adalah hujah bagimu ataupun akan menjadi hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, ada pula yang mencelakakan dirinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Perbincangan yang dapat kita keluarkan daripada hadis ini ialah kebersihan sebahagian daripada iman. Pahala pada kebersihan adalah berganda-ganda sehingga mampu menjadi separuh daripada pahala iman tersebut. Kemudian perkara yang dia kehendaki ialah meninggalkan perkara dosa dan maksiat, yang mana telah disebut pada surah An-Nahl ayat 56. Yang dimaksudkan di sini ialah wuduk, yang mana melalui berwuduk ini dapat menghindarkan diri kita dan membersihkan diri kita daripada dosa-dosa kecil. Kemudian bersih dari hadas besar dan kecil sama ada dengan air atau tayamum, dan yang dikehendaki iman itu ialah solat. Kemudian perbincangan yang terakhir ialah perkara yang dimaksudkan dengan bersih itu ialah wuduk itu sendiri. Pengajaran yang dapat kita perolehi pula, yang pertama, Islam amat menitik beratkan soal kebersihan sehingga menganggapnya sebahagian daripada iman. Semua amalan soleh merupakan kebaikan dan keindahan bagi seseorang mukmin dan mempunyai nilai yang tinggi. Ada amalan yang menjadi hujah baginya, ada yang menjadi cahaya baginya, ada yang menjadi pemberat mizannya dan sebagainya. Setiap manusia dalam kegiatan hariannya mendedahkan dirinya sama ada kepada kebaikan atau keburukan. Ada juga menjurus kepada kecelakaan. Ada yang menjual dirinya kepada Allah lalu beroleh kebaikan dan kejayaan, manakala ada pula yang menjualkan dirinya kepada syaitan sehingga beroleh kecelakaan dan keburukan. Hadis ke-6 yang menjadi hadis pilihan saya ialah hadis bilangan ke-26 daripada jumlah keseluruhan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini bermula hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, setiap anggota tubuh badan manusia adalah sedekah baginya pada setiap hari. Apabila terbit matahari, engkau berlaku adil, iaitu mendamaikan antara dua orang, iaitu antara dua orang yang berbalah, adalah satu sedekah. Engkau membantu seorang naik kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya adalah satu sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau hayunkan kaki untuk mengerjakan sembahyang adalah sedekah, dan juga menghilangkan suatu bahaya di jalan raya adalah sedekah. Pengajaran yang dapat saya perolehi daripada hadis ini ialah hadis ini menerangkan bahawa setiap amal perbuatan mukmin, walaupun kadang-kadang seperti dianggap biasa atau sedikit, tetap akan mendapat pahala sebagai sedekah. Seseorang mukmin boleh mendapat pahala sedekah selagi mana setiap hasil gerakan anggota tubuh badannya
kaki, iaitu tangan, kaki, mulut dan juga akalnya berhak mendapat pahala sedekah apabila beliau melakukan amal kebajikan. Kemudian yang terakhir, ruang untuk mendapatkan pahala dalam Islam adalah amat luas dan tidak hanya terbatas kepada amal ibadah khusus mata-mata, sehingga kadang-kadang tidak disangka pun bahawa suatu perbuatan itu dianggap sebagai ibadah, seterusnya menjadikan sumbangan pahala kepada kita. Hadis ketujuh yang menjadi hadis pilihan saya ialah hadis bilangan ke-32 daripada jumlah keseluruhan 40 hadis yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini berbunyi, telah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Daraqutni. Ia juga diriwayatkan oleh Imam Al-Malik dalam kitab Muwatta'nya daripada Abu Sa'id Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada mudarat dan tidak boleh berlaku atau melakukan kemudaratan. Pengajaran yang dapat diperolehi daripada hadis ini ialah, yang pertama, hadis ini menjelaskan suatu prinsip utama dalam kehidupan Islam, iaitu janganlah kita mencari mudarat dan menyebabkan kemudaratan terhadap orang lain. Ia juga adalah satu prinsip agung yang mana demi menjaga kesejahteraan umat manusia, bukan sahaja Islam, malah seluruh umat dan juga kaum-kaum dan bangsa agama lain. Pengajaran kedua ialah seseorang mukmin dilarang untuk mencari susah dan mudarat yang boleh menimpa kepada dirinya atau menimpa orang lain. Agama Islam menggalakkan umatnya untuk mencari keharmonian hidup, dan sebarang angkara yang bawa mudarat, sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung, segera atau lambat, sedikit atau banyak, semuanya adalah dilarang di dalam Islam. Sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya untuk sentiasa bersederhana dan tidak mencari keburukan. Hadis yang ke-8 yang menjadi hadis pilihan saya ialah hadis bilangan ke-39 daripada jumlah keseluruhan 40 hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampunkan demi keranaku dari umatku perbuatan yang dilakukan secara tersilap, terlupa dan secara paksaan. Pengajaran yang dapat saya beri dan peroleh daripada hadis ini ialah, ini membuktikan betapa besar dan jelasnya dan luas rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya. Dia hanya mempertanggungjawabkan kepada umatnya dosa yang dilakukan secara sedar, sengaja dan dengan kemahuan sendiri tanpa paksaan. Pengajaran kedua ialah, hadis ini juga menerangkan suatu dasar perundangan dan kehakiman di sisi Islam, yang mana mengutamakan keadilan, di mana perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja dan tanpa disedari atau kerana dipaksa tidak akan diberikan dosa.